tonton dekat Facebook dan YouTube kami. Okey, ini dia Irfan Haris Redha, IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Tolonglah bukakan cinta dan kasih dalam hidupku. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Saat nantiku akan rahmat-Mu. Ku imbasi jalan yang berliku, penuh gelap bisa dan harus ku takutkan. Merantai jiwaku, berat hatiku menanggung. Usah biar hidupku tuk hanyut lagi. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bilang kau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmah-Mu. Sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bilang kau terima ampunanku. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bilang kau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmah-Mu. Terangi dengan cahaya hikmah-Mu. Tak kiralah di mana anda tinggal, rumah sendiri atau rumah sewa, kecil atau besar, tetap tempat kediaman kita. Jangan beralasan dalam menjaga kebersihan persekitaran rumah dan manfaatkanlah masa duduk di rumah untuk aktiviti mengindahkan rumah anda. Berikut adalah beberapa cara mudah mengekalkan kebersihan persekitaran rumah. Amalkan rutin berkala sendiri seperti menyelia barang-barang untuk dibuang, dikita semula atau disimpan dari masa ke masa. Buang sampah ke dalam tong sampah setiap hari, membasuh tandas dan ruang dapur serta menyapu lantai di dalam dan halaman rumah. Amalkan secara konsisten dan dapatkan kerjasama daripada semua ahli keluarga. Pasti ia tidak membebankan. Kedua, cubalah menggunakan kreativiti seperti menghias kebun kecil di luar rumah atau meletakkan pokok yang sesuai di dalam rumah. Ia menampilkan kelainan dan suasana menenangkan. Keadaan persekitaran rumah adalah lambang kepribadian dan kerohanian penghuninya. Radio IKIM mengajak anda menjaga kebersihan kediaman dan persekitaran komuniti untuk keselesaan tubuh yang sihat dan minda yang ceria.
Hiburan 10 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur. Jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah. Tidak mau menjauh, kau ingat siapa untuk kamu. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Kembali bersiaran Khamis 9 malam untuk kita dengarkan bicara kita menerusi Hayatus Salihin, untuk kita belajar dan kenali tokoh-tokoh tabi'in kita. Seperti biasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dah pun berada atas talian kita waktu ini untuk kita dengarkan diskusi bersama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak kenali seorang lagi tokoh tabi'in kita. Dan kali ini kita nak sambung lagi seorang lagi tokoh Amir bin Shurahbil. InsyaAllah kita bawakan diskusi ini. Seperti nak mulakan pengajian ilmu kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi hamid khair. Terima kasih kepada ya akhina di Haji Faiz bin Haji Osman wa battahmu bi sihhati wa afiyah wa sadidatul kiram babuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan lipat rahmat, taufik, hidayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita dapat sama-sama sekali lagi ke udara dan bersiaran untuk kita mengenal tokoh-tokoh hebat di dalam sejarah umat manusia, sejarah terutamanya umat Islam. Dan kalau dalam pertemuan yang lalu kita berbicara berkenaan dengan tokoh seperti Imam Hasan al-Basri, maka pada kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan Amir bin Shurahbil, dan beliau juga merupakan seorang yang lebih dikenali dengan Imam Asy-Sya'bi. Dan beliau juga merupakan saudara, kita katakan merupakan seorang tokoh yang hidup sezaman dengan Imam Hasan al-Basri. Bahkan Imam Hasan al-Basri pernah mengungkapkan satu ungkapan berkenaan dengan Asy-Sya'bi. Imam Hasan al-Basri mengatakan Asy-Sya'bi merupakan seorang yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti, dan seorang yang berjasa kepada umat Islam. Masya Allah, seorang yang berjasa kepada umat Islam dan kepada Islam itu sendiri, kerana beliau merupakan seorang tokoh yang menghafal ribuan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kehebatan Imam Sya'bi ini. Baik, kita mulakan pengisahannya. Setelah 6 tahun kemangkatan Khalifah Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, lahirlah seorang anak yang bertubuh kecil. Kata orang, ini disebabkan saudara kembarnya turut sama berebut tempat di dalam rahim ibunya hingga tiada ruang untuk beliau membesar secukupnya. Masya Allah. Sya'bi ini dia kembar. Jadi bila lahir tu abang dia besar, dia kecil. Saudara kembar dia tu besar dan dia agak kecil. Namun selepas itu tiada siapa mampu menandinginya dalam bidang ilmu dan hikmah. Walaupun dalam rahim mak mungkin dia kalah. Dia kalah disebabkan dilahirkan lebih kecil daripada saudaranya, tetapi dalam ilmu pengetahuan, Masya Allah, tidak ada orang dapat menandingi beliau. Anak ini diberi nama Amir bin Shurahbil Al-Himyari, atau dikenali dengan panggilan Asy-Sya'bi, seorang cendekiawan Islam yang terkemuka di zamannya. Asy-Sya'bi dilahirkan dan dibesarkan di Kufah. Dia ni dilahirkan di Iraq lah. Namun demikian Madinah Al-Munawwarah tetap menjadi pilihan hatinya. Walaupun dilahirkan di Kufah, tapi kota Madinah menjadi kota pilihan.
Ya, ia merupakan bukan takat Imam Sya'bi aja, kita ni pun ya, kota Madinah tu merupakan kota yang sangat kita cintai. Saya. Bahkan dengan baginda Nabi SAW, bila Nabi kita balik daripada Mekah, ya, Nabi kita pergi umrah dan sebagainya, bila sampai aja perbatasan Madinah, Nabi kita akan berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina li Makkah wa mithlahu ma'ah. Ya. Ya Allah, ya, tumpahkanlah cinta kami kepada kota Madinah sebagaimana tumpahnya cinta kami kepada kota Mekah. Bahkan ya Allah, gandakan sekali ganda kecintaan kami terhadap Madinah ni lebih daripada kecintaan terhadap Mekah. Masya Allah. Sampai begitu Rasulullah SAW ya mencintai kota Madinah. Ya, sehingga itulah juga doa yang sunat kita baca ketika mana kita nak masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya, Faiz, dan juga semua ya, sahabat-sahabat kita pada malam ni, saya dianugerahkan peluang untuk kita berkunjung ke kota Madinah, merasai nikmat beribadah, ya, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Imam Sya'bi ini dilahirkan dan dibesarkan di Kufah, namun demikian Madinah Al-Munawwarah tetap menjadi pilihan hatinya. Beliau seringkali berkunjung ke Madinah untuk bertemu dan belajar dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti para sahabat yang mulia, mereka berkunjung ke Kufah untuk menjadikan Kufah sebagai tempat mereka melancarkan jihad di jalan Allah. Ada juga kalangan mereka yang menetap terus di sana. Ya, jadi Sya'bi ini dia berpeluang datang ke Madinah bertemu para sahabat dan mengambil ilmu daripada para sahabat, dan waktu beliau berada di Kufah juga beliau belajar dengan para sahabat yang ada di Kufah. Peluang itu memberi kesempatan kepada Sya'bi untuk menemui hampir 500 orang sahabat yang mulia. Masya Allah, ya, guru-guru dia dalam kalangan sahabat lebih 500 orang. Ya, guru-guru Imam Sya'bi dalam kalangan sahabat. Beliau terus berpeluang menerima hadis daripada para sahabat yang terkemuka seperti Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Thabit, Ubadah bin As-Samit, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Sa'id Al-Khudri, Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Adi bin Hatim At-Ta'i, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, dan ramai lagi. Masya Allah. Ya, beliau ni sempat bertemu dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi, ya, dan berguru dengan mereka. Asy-Sya'bi merupakan seorang anak muda yang amat pintar, peka, berfikiran tajam, dan mempunyai daya hafalan yang amat kuat. Ya, dia ni daya hafalan dia sangat kuat. Beliau sendiri pernah menceritakan, saya tidak pernah menulis walaupun setitik dakwah. Masya Allah. Ya, tak pernah menulis walau setitik dakwah. Setiap kali seseorang membacakan sebuah hadis, saya pasti akan menghafalnya. Dengar aja langsung ingat. Ya, dengar aja langsung ingat. Kita ni dengar 8 kali dah tak ingat lagi. Ya, Asy-Sya'bi dengar aja langsung ingat. Itu anugerah. Ya, itu anugerah. Ya, kita jangan buat pelik lah. Macam mana orang ni boleh ingat sampai 1000 hadis. Ya, kita tak ingat. Jangan duk sukat dengan kemampuan kita. Ya, kemampuan mengingat ni Allah beri kepada manusia tu berbeza-beza. Ya, setiap kali seorang membacakan sebuah hadis, saya pasti akan menghafalnya. Jika saya mendengar seseorang berkata sesuatu yang menarik, saya tidak perlu meminta dia mengulanginya. Tak perlu minta orang tu ulang semula. Tak perlu. Ya. Kita ni penceramah dah cakap dah kat depan ni. Tiba-tiba je ustaz mengulang semula, tak nak salin. Ya. Begitulah ya, hal keadaan kita ni. Ya. Cuma Masya Allah zaman kita ni. Ya. Mungkinlah ya, mungkin kita katakan disebabkan ketumpulan ingatan kita, maka Allah anugerahkan nikmat juga kepada manusia zaman kita ni. Apa anugerah dia? Allah anugerahkan teknologi. Ya, orang dulu hafal hadis semuanya dalam hati sanubari mereka. Ya,
Tapi kita hari ni hadis-hadis semua dihafal dalam hadis. Semuanya direkodkan dalam hadis. Kita zaman ni kita tak boleh nak mengaku dah kata kita ni muhaddis. Sebab muhaddis ni orang yang hafal hadis dalam akal fikiran dia. Kita ni muhaddis. Sebab apa? Semuanya dihafal dalam hadis. Baik. Jadi dengan kita katakan drive, USB dan sebagainya lah yang jadi kita katakan bantu kita hatta dengan kuliah-kuliah pengajian pun kita boleh ulang-ulang dengar banyak kali sebab dirakam. Sebab dirakam. Maka itulah mungkin merupakan kita katakan anugerah Allah kepada umat di zaman ini. Zaman mereka dahulu mereka tidak ada semua tu rakaman-rakaman ni. Maka penggunaan kita katakan otak itu diguna secara optimum, secara penuh, kerana zaman tu zaman yang tidak ada teknologi. Maka bila ada teknologi ni, masya-Allah, zaman saya ingat lagi waktu kita waktu awal-awal kita tak ada handphone dulu, ada telefon aja, telefon di rumah. Tapi waktu tu boleh ingat nombor kawan-kawan ramai. Betul. Boleh tekan terus saja kan. Tapi bila dah ada handphone di tangan, dah di save nombor ni, kadang-kadang ada yang nombor sendiri pun tak ingat. Disebabkan apa? Semuanya disimpan dalam tu. Semuanya disimpan di situ. Hatta sampaikan akal kita tak diasah untuk kita cuba mengingatkan. Sebagaimana generasi yang sebelumnya. Begitulah kita katakan ada baik buruknya teknologi ni. Apapun kita menganggap itu sebagai satu pemberian Allah. Allah bantu kita supaya ilmu ni dapat juga berkekalan dengan cara yang sedemikian. Baik. Jadi Imam Sya'bi ni Allah anugerahkan kepada beliau ingatan yang kuat, dan beliau juga masya-Allah sampai dapat mengingati hadis demi hadis dan meriwayatkan ribuan hadis kepada kita. Beliau pernah berkata, jika seseorang berjalan dari hujung Syam hingga ke hujung Yaman untuk menghafal satu perkataan yang boleh memberi manfaat untuk hari mukanya, bagi saya perjalanannya itu tidak sia-sia. Jadi anak muda ini amat cintakan dan terlalu asyik mencari ilmu. Beliau sanggup mengorbankan jiwa raganya demi mencari ilmu. Dia sanggup korbankan salahnya untuk dapat ilmu. Malah demi memperolehi ilmu, beliau tidak pernah mengenal erti penat lelah. Oleh kerana memiliki ilmu yang terlalu tinggi, Sya'bi pernah berkata, ilmu yang paling sedikit saya pelajari ialah syair. Dia ni dah banyak ilmu dah, tapi ilmu yang paling sedikit dia belajar ialah syair. Maksudnya dia menumpukan kepada ilmu-ilmu yang lain. Walau bagaimanapun, jika mahu saya boleh bacakan syair-syair itu untuk kamu selama sebulan tanpa mengulanginya. Masya Allah. Tapi kalaulah nak saya baca syair, kata dia, boleh saya bacakan syair-syair Arab sampai sebulan pun tak habis lagi. Walaupun tu tak belajar sungguh-sungguh tu. Tak belajar sungguh-sungguh, tapi sebab Allah bagi ingatan yang sangat tajam kepada beliau. Di Masjid Kufah tersedia satu tempat khusus untuk majlis ilmu. Di Kufah ni disediakan tempat khusus untuk majlis ilmu Imam Sya'bi. Orang ramai tidak henti-henti datang mengerumuninya. Macam mana kita cerita dalam pertemuan kita yang lalu, kalau di Basrah ialah Imam Hasan al-Basri. Maka di Kufah pula tokoh terkenalnya ialah Sya'bi. Walaupun pada ketika itu masih ramai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, bahkan ada bersama-sama mereka, namun orang ramai banyak mengunjungi Sya'bi ini untuk mengambil ilmu daripadanya. Malah suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma terdengar beliau menceritakan tentang kisah-kisah peperangan Islam dengan begitu mendalam. Kata-kata Sya'bi itu menarik perhatian Abdullah bin Umar. Ni sahabat Nabi ni, Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Kemudian Sya'bi dalam kuliah pengajian sirah cerita tentang perang-perang Nabi ni. Abdullah bin Umar duduk sekali, masya-Allah. Abdullah bin Umar boleh duduk sekali
Sedangkan Abdullah bin Umar ni merupakan sahabat Nabi SAW yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi cerita yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi itu menarik perhatian Abdullah sehingga Abdullah duduk sekali. Kata-kata Asy-Sya'bi itu menarik perhatian Abdullah bin Umar sehingga beliau berkata, mata saya sendiri melihat dan telinga saya sendiri mendengar beberapa kisah yang diceritakan oleh Sya'bi. Maksudnya, kalau Sya'bi hanya sekadar bercerita tetapi dia bukanlah orang yang mengalami situasi tersebut kerana dia hanyalah generasi tabi'in yang tak jumpa Nabi. Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang berada di medan tu, di tempat perang tu. Dia yang mendengar, dia yang melihat. Jadi kata Abdullah bin Umar, mata saya sendiri melihat dan telinga saya sendiri mendengar beberapa kisah yang telah diceritakan oleh Sya'bi. Namun beliau mampu menceritakannya lebih baik daripada saya. Masya-Allah. Jadi kata Abdullah bin Umar, walaupun aku yang ada dalam kejadian, aku yang dengar sendiri, tapi bila Sya'bi cerita tu sangat real. Cerita tu sangat hebat. Seolah-olah beliau yang berada di medan. Begitulah maksudnya. Contoh-contoh kehebatan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan Asy-Sya'bi terlalu banyak untuk diceritakan. Antaranya diceritakan sendiri oleh beliau. Suatu hari 2 orang lelaki berkelahi lantaran mereka memuji keturunan masing-masing. Ada 2 orang bergaduh sebab apa? Masing-masing nak up keturunan masing-masing. Ini di antara kita katakan semangat kepuakan orang-orang Arab yang biasa macam tu. Mereka rasa bangga dengan keturunan. Seorang daripada mereka berketurunan Bani Amir dan seorang lagi berketurunan Bani Asad. Dua-dua orang ni bergaduh. Kawan ni doa Bani Amir, kawan ni pula doa Bani Asad. Sampailah akhirnya bertengkar. Lelaki Bani Amir akhirnya berjaya mengalahkan Bani Asad. Dia menggenggam baju lelaki Bani Asad dan menolaknya ke hadapan Asy-Sya'bi. Sambil meronta-ronta lelaki Bani Asad yang tewas itu berkata, lepaskan saya. Demi Allah, aku tidak akan lepaskan engkau kecuali setelah Sya'bi menjatuhkan keputusan yang memihak kepada aku. Kata lelaki Bani Amir tadi. Maksudnya memang betul Bani Amir ni orang keturunan yang mulia, yang hebat. Aku takkan mengalah. Sampailah Sya'bi kata, memang aku daripada keturunan yang hebat. Maka Sya'bi memandang lelaki daripada Bani Amir, lalu berkata, lepaskanlah sahabat kamu itu agar saya dapat menjatuhkan hukuman. Kata Sya'bi, lepaskan saudaramu biar saya jatuhkan hukuman. Selepas itu, Asy-Sya'bi berkata kepada lelaki Bani Asad tadi. Dia berkata kepada lelaki Bani Asad, bagaimana engkau boleh tewas sedangkan Bani Asad mempunyai 6 peristiwa yang boleh menjadi kebanggaan mereka. Maksudnya ini salah satu daripada kita dalam sunnah Rasulullah SAW. Nabi kita apabila seseorang rasa dihina di khalayak ramai ataupun rasa rendah diri, maka orang itulah yang akan dibela oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah orang itu merasakan dirinya adalah sama sebagaimana orang lain. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nak ambil kayu untuk dijadikan sugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Mas'ud ni orangnya kerdil, orang kecil. Maka tiupan angin telah pun menyingkap bahagian pakaiannya sehinggalah ternampak betis beliau seperti betis kanak-kanak. Maka adalah dalam kalangan sahabatnya yang rasa lucu. Yang rasa lucu Allah. Kecil sungguh, betis macam betis budak-budak. Mungkinlah rasa macam tu. Sampai ada yang ketawa. Maka Nabi kita tanya, apa yang menggelikan hati kalian?
Ya, maka para sahabat kata, ya kecilnya betih tu. Ya nampak Abdullah bin Mas'ud punya betih tu, ya rasa lucu. Maka baginda SAW ya langsung ya berkata kepada mereka, sesungguhnya betis Abdullah itu lebih berat daripada gunung Uhud, masya-Allah. Di sisi Allah. Maka begitu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW akan mengangkat seseorang itu supaya dia tidaklah rasa terhina ketika berada di khalayak. Ya. Maka itulah yang sedang dilakukan oleh Asy-Sya'bi ni bila beliau melihat orang yang berilmu seperti Sya'bi ni, bila dia melihat seseorang yang telah pun rasa terhina ditewaskan, seolah-olah tidak ada lagi kita katakan harga diri, maka pada ketika itu akan dimuliakan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bila dihidang aja makanan Ammar bin Tufail ada dalam majlis. Ammar bin Tufail ni tangan dia putus, tangan kanan dia ditetak putus dalam peperangan Yamamah. Maka bila orang hidang makan, Ammar bin Tufail pun berundur ke belakang. Seganlah nak makan sebab dia kena makan dengan tangan kiri. Sebab tangan kanan dia dah ditetak putus. Maka dia sangat segan untuk makan di khalayak ramai. Pada ketika itu Sayyidina Umar tengok Ammar berundur ke belakang. Langsung Khalifah Umar berkata, "Ya wahai Ammar, engkau berundur disebabkan malu, disebabkan tanganmu itu kah? Tangan kamu, sebab tangan dah terpotong, kena makan dengan tangan kiri." Maka Ammar bin Tufail mengatakan, "Benar ya Khalifah Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, benar." Maka pada ketika itu juga Sayyidina Umar bersumpah di hadapan orang ramai. Dia kata, "Demi Allah, aku tidak akan jamuh semua makanan yang ada ni kecuali makanan itu disentuh dulu oleh Ammar bin Tufail." Ya, sesungguhnya wahai Ammar, tidak ada seorang pun dalam kalangan kami ini sebahagian daripada tubuhnya sudah berada dalam syurga kecuali engkau. Masya Allah. Karena tanganmu yang terpotong itu terpotong kerana berjihad pada jalan Allah. Sebahagian daripada tubuh kamu tu, kata Sayyidina Umar, dah di syurga. Ya. Jadi kata-kata itu untuk menghilangkan rasa segan, rasa malu, rasa tewas, rasa kita katakan seolah-olah tidak ada harga diri. Maka itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Kita kadang-kadang orang tu dah rasa malu dah, kita pergi tambah bagi dia malu lagi. Itu kita pergi tambah bagi orang tu malu lagi. Tapi lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Sayyidina Umar. Lihat apa yang dicontohi oleh Amir bin Shurahbil, oleh Sya'bi ni. Bagaimana dengan Imam Sya'bi bila tengok lelaki Bani Amir menewaskan lelaki Bani Asad, bahkan melakukan kekerasan terhadapnya, maka pada ketika itu Imam Sya'bi ni cuba untuk mengangkat semula maruah air muka ataupun kita katakan motivasi diri supaya lelaki Bani Asad itu tidak merasa dirinya sangat-sangat terhina. Maka Imam Sya'bi berkata kepada lelaki Bani Asad tu, "Bagaimana engkau boleh tewas sedangkan Bani Asad mempunyai 6 peristiwa yang boleh menjadi kebanggaan mereka, malah tiada orang Arab lain yang boleh menandingi mereka." Daripada kisah ini sebenarnya nak gambarkan kepada kita betapa bijaksananya Imam Sya'bi, satu. Yang kedua, betapa ingatannya kuat sehingga dia boleh mengenali satu kabilah demi kabilah dan keistimewaan kabilah tersebut. Dua. Maksudnya luasnya ilmu pengetahuan beliau ni, dan betapa beliau orang yang sangat dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengangkat kembali seorang yang rasa terhina supaya dia juga mulia di hadapan orang ramai. Jadi kata Imam Sya'bi, Bani Asad ni ada 6 peristiwa yang hebat, yang tak dapat ditandingi oleh orang lain. Malah tiada orang Arab lain yang dapat menandingi Bani Asad. Yang pertama, seorang wanita daripada kaum kamu, yakni Bani Asad, telah dipinang oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Allah menurunkan perintahnya di dalam Al-Quran untuk baginda sallallahu alaihi wasallam mengahwini wanita tersebut. Manakala Jibril alaihi salam pula menjadi utusan kepada mereka. Wanita itu ialah Zainab binti Jahash. Peristiwa itu menjadi kebanggaan kaum kamu Bani Asad. Dan kelebihan ini tidak diberikan oleh orang Arab lain. Masya Allah. Ya. Seorang wanita daripada Bani Asad dipinang oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah dalam Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Masya Allah. Utusan yang mulia, perintah yang mulia daripada Allah yang maha mulia untuk Nabi kita mengahwini seorang perempuan daripada Bani Asad. Itu yang pertama, kata Imam Syafi'i. Kedua, ada di antara kamu telah menjadi penghuni syurga walaupun dia sedang berjalan di atas muka bumi. Masya Allah. Dalam kalangan Bani Asad ni, ada orang yang Nabi kita katakan dia ni penghuni syurga. Walaupun dia masih lagi orang yang sedang hidup di atas muka bumi. Dia ialah Uqasyah bin Mihsan. Salah seorang sahabat Nabi bernama Uqasyah bin Mihsan. Yang mana beliau mati syahid dalam peperangan memerangi orang-orang murtad. Jadi Sayyidina Uqasyah bin Mihsan ni Nabi kita kata ahli syurga. Nabi kita janjikan beliau ahli syurga. Siapa nak tengok ahli syurga, tengok Uqasyah bin Mihsan. Kelebihan ini hanya ada pada kamu sahaja, wahai Bani Asad. Tidak ada pada orang lain. Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, panji pertama yang dikibarkan dalam Islam ialah panji yang dipimpin oleh seorang pemimpin dari kalangan kamu, iaitu Abdullah bin Jahash. Kita ambil maklum bahawa sejarah peperangan pertama dalam Islam ialah peperangan yang diketuai oleh Abdullah bin Jahash. Nabi kita SAW pada tahun pertama hijrah Rasulullah SAW, hanya beberapa bulan Nabi kita berada di kota Madinah. Nabi kita ingin mengetahui perancangan-perancangan ataupun kita katakan apakah perkembangan bangsa Quraisy, apakah rancangan mereka dan reaksi mereka terhadap Nabi kita dan juga umat Islam yang sudah pun menubuhkan sebuah negara di Madinah Al-Munawwarah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskan 8 orang sahabat. 8 orang sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Abdullah bin Jahash. Maka Abdullah bin Jahash inilah orang pertama yang mendapat gelaran Amirul Mukminin. Orang pertama yang menjadi amir atas sekumpulan orang Islam. Kerana beliaulah utusan pertama, utusan kita katakan ketenteraan pertama yang digerakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, harta perolehan perang yang pertama dibahagikan adalah daripada perolehan perang Abdullah bin Jahash. Masya Allah. Peperangan pertama yang berlaku dalam Islam pun diketuai oleh Abdullah bin Jahash. Harta rampasan perang pertama pun harta rampasan dalam perang tersebut, iaitu yang berlaku di Wadi Nakhlah. Berlaku di Nakhlah. Yang kelima, orang pertama yang memberi sumpah setia ketika mana Bai'atul Ridwan. Ketika Bai'atul Ridwan. Kita ambil maklum bahawa Bai'atul Ridwan ni berlaku di Hudaybiyah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan untuk melaksanakan umrah, baginda sallallahu alaihi wasallam disekat oleh orang-orang Quraisy untuk masuk ke kota Mekah. Maka baginda SAW berkhemah di kawasan sekitar Hudaybiyah. Maka pada ketika itulah baginda SAW mengutuskan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai wakil baginda untuk pergi bincang dengan orang-orang Quraisy, untuk maklumkan kepada masyarakat Quraisy kedatangan baginda SAW datang dengan aman, bukan datang sebagai seorang yang nak berperang. Bahkan mereka datang pun dengan kita katakan membawa senjata yang bersarung. Tujuannya untuk gambarkan keamanan. Mereka datang, senjata yang dibawa hanyalah untuk mempertahankan diri dalam perjalanan kalau diserang musuh, bukanlah untuk berperang. Maka
tiba-tiba Sayyidina Osman ni disekat oleh orang Quraisy beberapa masa, menyebabkan timbul kerisauan dalam kalangan orang-orang Islam. Ya, bahkan tiba-tiba pula ada orang bercakap-cakap pula bahawa Osman mungkin dibunuh. Ya. Maka pada ketika itulah Nabi kita rasa risau, Nabi kita juga pada ketika itu ingin mengambil tindakan balas kalaulah sungguh Sayyidina utusan baginda ini dibunuh. Maka orang pertama yang memberi bai'ah, janji taat setia kepada Rasulullah dalam bai'atul ridwan, ya, yang bai'atul ridwan ni pula Allah sebut dalam Quran, masya-Allah. Sebab apa dinamakan bai'atul ridwan? Kerana semua orang yang terlibat dalam bai'ah tersebut mendapat keredaan. Ridwan bermaksud keredaan, mereka semua mendapat keredaan Allah, sehingga Allah kata apa? Radhiyallahu anhum, Allah meredai mereka. Ya, itu mereka yang terlibat dalam bai'atul ridwan. Jadi orang pertama yang tampil untuk berbai'ah ialah seorang lelaki daripada Bani Asad, iaitu Abu Sinan bin Wahab. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulurkan tanganmu untuk saya bersumpah setia kepadamu." "Untuk apa?" tanya Rasulullah SAW. "Untuk apa yang ada di dalam hatimu?" Kata Abu Sinan. "Apa yang ada di hati saya?" Soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada ketika itu Abu Sinan kata, "Menang atau mati syahid." Menang atau mati syahid. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Betul lah sebagaimana apa yang dirasakan oleh Abu Sinan tu. Maka beliau pun memberi sumpah setia. Lalu sahabat-sahabat lain turut memberi sumpah setia kepada mereka, setia mereka seperti Abu Sinan. Jadi orang pertama yang mengungkapkan bai'atul ridwan tu ialah Abu Sinan daripada Bani Asad. Yang berikutnya, yang keenam, kaum Bani Asad merupakan 1/7 daripada muhajirin yang terlibat dalam peperangan Badar. Masya Allah. Ya, dalam kalangan muhajirin 1/7 daripada kumpulan muhajirin yang terlibat dalam perang Badar ialah daripada Bani Asad. Mendengar kata-kata Asy-Sya'bi itu, lelaki daripada Bani Amir terkejut dan terdiam. Orang yang tadi rasa bangga dengan kabilah dia lebih hebat daripada Bani Asad, langsung terkejut dan terdiam. Sudah tentu Asy-Sya'bi bertujuan membantu orang yang lemah yang dikalahkan di khalayak ramai oleh orang yang kuat. Jika lelaki yang dikalahkan berketurunan Bani Amir, sudah tentu beliau akan menyebut segala keistimewaan Bani Amir yang lelaki itu sendiri tidak mengetahuinya. Jadi begitulah hal keadaan Imam Sya'bi ni. Sebab dia nak mengangkat Bani Asad ni, dia ceritalah baik Bani Asad tu. Hebatnya kalaulah yang tewas tu lelaki Bani Amir, dia juga boleh cerita tentang kehebatan Bani Amir. Yang tujuannya ialah tak lain hanyalah untuk kita katakannya mengangkat seorang yang rasa terhina di khalayak, dan dalam masa yang sama untuk mengendorkan keegoan orang yang berbangga-bangga. Maka bila dicerita macam tu, kawan ni yang asalnya duk rasa bangga pun kagum dengan kehebatan kaum dia pun rasa orang lain pun ada hebat juga. Dia akan turunlah, kita katakan redalah keegoan, keangkuhan dan kesombongan tu. Kerana menghilangkan kesombongan yang ada dalam hati itu sangat-sangat penting. Kenapa? Siapa yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar zarah, maka orang itu tidak dapat syurga. Orang tu tak dapat syurga. Maka sudah semestinya lah orang seperti Imam Sya'bi ni adalah mereka yang alim, yang nak menyelamatkan manusia sebanyak mungkin daripada siksa dan azab sengsara. Jadi, Habibuna fillah, di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan telah melantik Imam Asy-Sya'bi sebagai penasihatnya, sehinggalah segala pandangannya akan diambil kira
dalam apa jua masalah. Bahkan Sya'bi ini ya turut dilantik sebagai duta, sebagai duta luar ya untuk menemui raja-raja dan pemerintah pada zaman tersebut. Pernah khalifah menghantar Asy-Sya'bi ya ke Justinian untuk berhadapan dengan Maharaja Rom untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan Rom. Apabila Maharaja Rom bertemu dengan Asy-Sya'bi dan mendengar kata-katanya, Baginda kagum dengan kepintaran dan kehebatan pengetahuan. Baginda turut terpegun dengan pandangan-pandangan Asy-Sya'bi yang begitu bernas. Lantaran Maharaja Rom meminta Asy-Sya'bi melanjutkan tempoh lawatannya untuk beberapa hari, walaupun Baginda jarang sekali membuat permintaan seperti itu. Dia minta Sya'bi duduklah beberapa hari. Sebab apa? Kagum dengan kepintaran dan kehebatan Sya'bi. Apabila Asy-Sya'bi berhasrat menamatkan lawatannya, beliau meminta izin untuk pulang ke Damsyik. Ketika itu Maharaja berkata, apakah engkau ahli keluarga diraja? Dia tanya, engkau ni ahli keluarga diraja? Maka Sya'bi mengatakan tidak. Aku adalah rakyat biasa. Apabila Maharaja Rom mengizinkan beliau berangkat, Baginda bertitah, apabila engkau selamat sampai bertemu dengan rajamu, iaitu Abdul Malik bin Marwan, dan setelah engkau sampaikan semua yang mahu diketahuinya, serahkanlah warakah ini kepadanya. Raja Rom ada buat satu surat, bagi surat ni pada dia. Setibanya di Damsyik, Asy-Sya'bi terus menemui Abdul Malik bin Marwan. Beliau menyampaikan kepada khalifah segala yang dilihat dan didengarnya. Beliau juga menjawab segala persoalan khalifah. Setelah selesai dan ingin mengundur diri, beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, Raja Rom telah mengirimkan warakah ini kepadamu. Sambil menyerahkan warakah tersebut, beliau meminta izin untuk mengundur diri. Setelah Abdul Malik membaca, Baginda berkata kepada pengawalnya, panggilkan Asy-Sya'bi ke sini. Isi kandungan surat tu. Asy-Sya'bi pun datang. Apakah engkau tahu kandungan surat ini? Tanya khalifah. Kamu tahukah isi kandungan surat ini? Maka kata Asy-Sya'bi, tidak wahai Amirul Mukminin. Dengan tersenyum Abdul Malik berkata, Maharaja Rom menulis kepada saya, katanya, saya kagum dengan orang Arab ini. Maksudnya dengan Sya'bi. Saya kagum dengan orang Arab ini. Bagaimana mereka boleh merantik seorang raja yang lain daripada pemuda ini? Masya Allah. Macam mana boleh lantik orang lain selain daripada pemuda ini? Asy-Sya'bi segera membalas. Dia berkata demikian kerana dia tidak pernah melihat Khalifah Amirul Mukminin. Jika dia melihat khalifah, sudah tentu dia tidak akan berkata begitu. Itu sifat tawaduknya Imam Sya'bi ni. Dia kata Raja Rom sebut macam tu sebab Raja Rom sendiri tak pernah jumpa Abdul Malik bin Marwan. Kalau dia jumpa Abdul Malik bin Marwan, kekagumannya lebih lagi. Sedemikian. Sambil mengusap pipinya, Abdul Malik bertanya lagi, apakah engkau tahu Maharaja Rom menulis sedemikian? Kenapa? Tanya khalifah. Maka Sya'bi mengatakan bahawa tidak, wahai Amirul Mukminin. Maka pada ketika itu kata Amirul Mukminin, dia mahu saya merasa iri hati terhadapmu. Jadi dia mahu memperdaya saya supaya membunuh dan menyingkirkanmu. Jadi kita lihat kalau ada khalifah yang bijak macam ni dan ada penasihat yang sabak macam Sya'bi, maka pada ketika itu amanlah negara. Cuba kalau khalifah terpengaruh dengan pujian dan perli yang dilakukan oleh Raja Rom terhadapnya. Macam mana orang Arab boleh lantik raja selain daripada orang ni? Kalau rasa cemburu tu ada, pastilah Sya'bi dibunuh. Dan begitu juga Asy-Sya'bi juga cara jawabnya tu. Dia mengatakan bahawa wahai khalifah,
Itu kerana raja tersebut tak tengok lagi tuanku. Kalau raja tengok tuanku, dia pasti kagum dengan tuanku lebih lagi. Ya, maksudnya sifat tawaduk dan sabarnya Sya'bi itu, ya, mengamankan situasi dan keadaan. Ya, sehingga masya-Allah, ya, tidaklah jadi tegang. Ya, dan kebijaksanaan khalifah tadi tahu, ya, jarum-jarum musuh. Inilah yang hari ini masya-Allah kadang-kadang orang Islam, ya, terlupa daripada jarum-jarum musuh. Ya, musuh nak kita ni sama-sama kita bergaduh. Ya, musuh ni dia nak sama-sama kita, ya, lemah. Disebabkan apabila kita, ya, hadapi krisis dalaman sesama kita, maka pada ketika itu kita akan lemah. Ya, maka pada ketika itulah mereka akan menguasai. Siapa juga yang lemah akan cari bantuan luar. Maka bantuan luar itulah yang akan merosakkan. Ya, maka ambillah sisi hebat di balik kisah Asy-Sya'bi ni, bagaimana pentingnya kebijaksanaan, ya, dalam urus takbir negara. Asy-Sya'bi memiliki tahap ilmu yang tinggi sehingga sebaris dengan 3 tokoh ulama di zamannya. Az-Zuhri pernah berkata, ada 4 orang ulama, ya, ada 4 orang ulama. Sa'id bin Al-Musayyib di Madinah Al-Munawwarah, Amir bin Shurahbi, bin Shurahbil Asy-Sya'bi di Kufah, Al-Hasan Basri di Basrah, dan Makhul di Syam. Inilah tokoh ulama yang paling utama, ya, kata Az-Zuhri. Walau bagaimanapun, kerana sifatnya yang merendah diri, Imam Asy-Sya'bi selalu rasa malu apabila digelar, ya, sebagai seorang yang berilmu. Malah apabila ada orang berkata kepadanya, tolonglah jawab soalanku, wahai orang yang faqih lagi alim. Masya Allah, ya, zaman ni kalau orang panggil orang yang faqih lagi alim, ya, rasa kembang itu, ya, besarlah, ya. Ya, tapi kita lihat bagaimana dengan Asy-Sya'bi ini, ya, nak didik kita daripada kisah dia ni, bagaimana kita lihat, ya, orang yang tawaduk itu selalu mulia di sisi Allah. Maka sesuailah dalam hadis Nabi kita katakan, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Sesiapa yang bertawaduk, merendah diri di hadapan orang, maka dia akan diangkat kemuliaan dia. Takkan hilang pun kemuliaan dia walaupun dia merendah diri. Tetap orang akan anggap dia alim. Tetap orang akan anggap dia hebat. Tetap orang akan anggap dia, ya, dia seorang yang berilmu, ya. Yang kadang-kadang, ya, itulah, ya, yang tak berlaku pada setengah-setengah orang di zaman kita ni. Ya, tidak panggil gelaran pun kadang-kadang sampai boikot. Tak patut panggil saya macam tu. Ya, sampai boikot. Ya, jadi begitu juga kadang-kadang pengikut, ya, orangnya tak ada apa pun tapi pengikut yang lebih-lebih, hai, jangan panggil macam tu, ni alamah, ni orang alim, ni alim besar, ya, sampai macam tu pula, ya, kadang-kadang macam tu, ya. Sebenarnya kita dalam kita menuntut ilmu ataupun dalam kita membawa ilmu, kita bukan nak bawa manusia kepada kita. Kalau kita bawa manusia kepada kita, itulah yang mendatangkan kebanggaan diri. Itulah yang akan mendatangkan kesombongan. Tapi kalau niat kita bawa ilmu, kita nak bimbing umat, nak bawa umat kepada Allah, ya, kepada Rasulullah, maka pada ketika itu insya-Allah, ya, tak timbul, ya, kebanggaan, keangkuhan dan kesombongan tu, ya, dalam diri kita. Maka ingatlah, ya, bukan kita nak cari follower yang ramai, ya. Buat apa cari follower yang ramai kalau nanti di hari akhirat masya-Allah ramai yang dakwa kita, ya, disebabkan kesalahan kita. Baik. Jadi Asy-Sya'bi ni bila dipanggil al-faqih, al-allamah, ya, maka beliau mengatakan, alangkah baiknya jika engkau tidak kaitkan saya dengan apa yang tidak ada pada saya. Ya, alangkah baiknya kalau kamu tak panggil saya dengan allamah, dengan al-faqih. Ya, benda tu semua tak ada pada saya. Ya. Orang yang faqih ialah orang yang wara' terhadap apa yang diharamkan Allah. Ni, ya, satu kenyataan kata hikmah yang kita kena pegang. Ya, kawan-kawan yang rajin buat catatan, tolong catat. Ya. Apa dia? Orang yang faqih ialah orang yang wara' terhadap apa yang diharamkan Allah. Ya, orang yang faqih ni ialah orang yang wara', maksudnya orang yang berjaga-jaga, berhati-hati, ya, terhadap apa yang diharamkan oleh Allah.
Ya, maka kalau sungguh dia orang yang faqih, dia tinggalkan semua benda yang diharamkan Allah. Sama ada pengharaman itu pada maksiat zahir, ya, dosa-dosa zahir, ataupun maksiat batin. Ya, maksiat batin yang bahaya tu, ya, angkuh, sombong, riya, ujub, sum'ah, ya, semua tu maksiat batin. Maka orang faqih ni dia tinggal semua, ya, apa yang Allah haramkan. Dan orang yang alim pula ialah orang yang takutkan Allah. Kata Imam Sya'bi, orang yang alim pula ialah orang yang takutkan Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, perkataan ulama dalam Quran ada satu tempat aja. Ya, tak berulang-ulang, banyak tempat. Perkataan ulama ni ada satu tempat aja dalam Quran. Dan Allah kaitkan pula innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya sahaja yang takutkan Allah dalam kalangan hambanya ialah para ulama. Ya, bermaksud, ya, ulama itulah orang yang takutkan Allah. Maka ya, dalam kita duk bicara berkenaan dengan hayatus salihin dah beberapa siri ni, ya, baik cerita Imam Abu Hanifah, baik cerita Imam Hasan al-Basri, inilah tokoh-tokoh jiwa-jiwa insan yang hebat yang takutkan Allah. Ya, maka sesuailah mereka itu digelar dengan gelaran ulama. Ya, kerana pribadi mereka tu menggambarkan mereka lah orang yang takutkan Allah. Kita lihat dalam kisah Sya'bi ni, walaupun dia orang alim, walaupun dia orang hebat, dia dipanggil al-faqih al-allam, ya, langsung tak nak. Ya, sebab apa? Inilah contoh orang yang takut, ya, dengan jerat-jerat nafsu, yang kadang-kadang orang panggil mula-mula tak ada rasa apa, tapi lama-lama ya rasa syok pula. Ya, bila datang jerat nafsu yang macam tu yang merosakkan kita tu. Ya, sesungguhnya saya tidak layak dengan gelaran itu. Ya, maka al-faqih pun tak layak, al-allamah pun tak layak. Kata Imam Asy-Sya'bi. Suatu ketika beliau ditanya tentang sesuatu masalah. Ya, beliau ditanya tentang satu persoalan, maka pada ketika itu, ya, beliau pun menghuraikan, ya, masalah tersebut. Beliau mengatakan Umar Al-Khattab berpandangan demikian-demikian, ya, dalam masalah ni. Sayyidina Ali bin Abi Talib pula berpandangan demikian-demikian dalam masalah ni. Ya, itu pedoman yang diberikan oleh beliau kepada umat yang bertanya. Maka orang tersebut bertanya, jadi bagaimana pula pandangan Tuan? Ya, bagaimana pula pandangan Tuan? Kalaulah dengan Ali bin Abi Talib dengan pandangannya begini, Umar Al-Khattab pula berpandangan begini, Tuan punya pandangan sendiri macam mana? Ya, maka kata beliau sambil tersenyum, adakah engkau perlu lagi pandangan saya setelah engkau dengar pandangan Umar dan Ali? Masya Allah, ya, perlukah lagi pandangan saya? Ya, Umar dan Ali ini orang yang sangat mulia. Ya, tak perlu dah pandangan saya. Masya Allah, begitulah hal keadaan Imam Asy-Sya'bi. Beliau memiliki sifat-sifat yang istimewa dan beliau juga seorang yang, ya, bijaksana. Beliau juga menyampaikan ilmu yang banyak kepada ummah. Beliau menghafal hadis-hadis yang sangat banyak. Maka ada orang bertanya kepada beliau tentang bagaimanakah, ya, beliau mencapai darjat kemuliaan yang sedemikian. Ya, orang tanya Imam Sya'bi ni, macam mana dia boleh capai tahap ilmu dan juga, ya, kita katakan kealiman yang sedemikian. Ceritalah apa rahsia. Ya, jadi, ya, saya rasa ini patut kita ambil sebagai, kita katakan, ya, motivasi kepada generasi kita. Ya, bagaimana generasi terdahulu mencapai kejayaan dalam aspek keilmuan dan juga kehebatan dalam beramal dengan ilmu yang mereka pelajari, bahkan menjadi tokoh-tokoh hebat sehingga kisah mereka tidak ditenggelami zaman. Ya, sampai hari ini kita sebut kisah mereka ni. Maka ditanya kepada Imam Sya'bi, apakah rahsia kejayaanmu? Ya, rahsia kejayaanmu. Maka yang pertama, ya, ada 4 perkara. Ya, ada 4 perkara rahsia kejayaan. Ya, resepi kejayaan Imam Asy-Sya'bi. Yang pertama kata beliau, nafyil i'timad. Ya, binafyil i'timad.
Nafiyul i'timad maksudnya dengan menafikan kebergantungan diri hanya pada kebolehan. Dengan erti kata, walaupun kita orang pandai, walaupun kita orang bijak, walaupun kita daripada keluarga yang hebat, walaupun mak ayah kita boleh belanja yang banyak untuk kita, kita menafikan semua kebergantungan itu kecuali kebergantungan kepada Allah. Maksudnya apa? Menafikan apa juga kebolehan pada kita ni, ya, kecuali kita sabitkan dengan kita katakan semua ni anugerah Allah. Ya, semua ni anugerah Allah. Ya, walaupun Imam Sya'bi ni satu ingatan dia sangat kuat, maka dia tidak bergantung kepada ingatannya semata-mata, tetapi beliau mengatakan semuanya anugerah Allah. Ya, ilmu ni kita akan dapat bila kita rasa macam tu. Tapi kalau kita duk rasa kita yang belajar, kita duk rasa kita yang pandai, kita duk rasa kita yang segala-galanya, langsung kita tidak kita tidak nampak di sebalik apa yang ada itu semuanya adalah anugerah Allah, pemberian Allah, kehendak Allah, maka pada ketika itu berkat pada ilmu kita akan kurang. Hilang berkat. Ya. Keberkatan ilmu itulah yang menyebabkan ilmu kita akan bersambung. Keberkatan ilmu itulah juga yang akan menyebabkan pengetahuan kita bertambah dan berkembang. Ya. Tetapi kalau kita hanya bergantung kepada kepintaran, kebijaksanaan kita aja, ya, 3 kali terantuk aja lupa habis. Ya, tak ada ilmu tu. Ya, tak ada ilmu tu. Maka bila kita ingat semua ni anugerah Allah bagi, insya-Allah Allah lah yang akan simpan untuk kita. Bila kita perlukan, dia akan keluar balik. Ya, jadi yang pertama sekali kata Imam Sya'bi, nafikan ya kebergantungan selain pada Allah. Maksudnya semua sekali apa juga kelebihan yang ada, Allah punya dan Allah yang bagi kita. Ya, syukurlah. Ya, insya-Allah Allah tambah lagi. Yang kedua, bisyari fil bilad. Yang kedua kata Imam Sya'bi, ya, dapatnya ilmu, beliau jadi orang yang beliau menjadi orang yang berilmu, beliau jadi orang yang berkat ilmunya ialah dengan banyak berjalan, banyak berjalan di atas muka bumi. Maksudnya mengembara untuk kita mencari ilmu. Itu yang kata beliau, kalau orang sanggup berjalan kaki daripada Syam sampai ke Yaman hanya kerana sepatah ilmu, maka itu suatu keberuntungan yang besar. Maka inilah digambarkan oleh beliau. Ya, dalam mencari ilmu ni kita hendaklah banyak luas perjalanan. Luas perjalanan. Ya, kerana mencari guru-guru. Ya, saya kagum dengan kawan-kawan kita, para asatizah kita yang masya-Allah merantau jauh sampai ke Yaman, merantau sampai ke Algeria, pergi sampai ke Morocco, semata-mata untuk berjumpa dengan tokoh-tokoh ulama fulan bin fulan, duduk sebulan belajar, masya-Allah. Itu di antara perkara yang sangat-sangat saya cemburu, sebab saya sendiri tak mampu lagi. Kita sendiri ini tak mampu lagi. Ya, kita tak, cuma kita katakan macam saya katakan tadilah, teknologi ni satu rahmat buat kita semua. Sebab apa? Ya, walaupun ulama tu duduk jauh di Maghribi, hari ni kita boleh ikut di YouTube. Kita boleh ikut. Itulah maksudnya cara menuntut ilmu. Ya, terpaksa lah. Zaman kita ni dah macam tu. Paling kurang tidak dapatlah. Walaupun mungkin keberkatannya tak sama dengan orang yang langsung menghadap di hadapan, tapi paling kurang tidak kita dapatlah juga ilmunya. Daripada tak dapat langsung. Jadi yang kedua kata Imam Sya'bi, luas perjalanan. Jauhnya perjalanan, banyak dapat ilmu. Jadi perjalanan yang jauh tu kerana nak tuntut ilmu lah, bukan berjalan saja-saja. Baik, yang berikutnya ialah wa bisabri ka sabril jimadi. Ka sabril jamad. Bersabar sebagaimana sabarnya benda yang kaku. Menuntut ilmu ni kena sabar macam mana sabarnya benda yang kaku. Contohnya lah, benda yang kaku ialah kerusi. Kita duduk atas kerusi tu, mana lebih lama? Kita duduk lama ke kerusi itu yang lama dah tunggu kita? Jadi kita kadang-kadang kita duduk atas kerusi sejam pun kita rasa lenguh, tak tahan dah nak bangun. Tapi kerusi duk tunggu situ. Kerusi duk tunggu situ lah. Tak bergerak ke mana. Maka gambaran Imam Sya'bi ni kepada kita, nak jadi penuntut ilmu, nak berjaya ni, dia kena sabar macam sabarnya kerusi tu. Tunggu sungguh nak dapat ilmu.
Ya, tekun sungguh, setia sungguh. Ya. Kadang-kadang setengah orang, Masya Allah, dia baru mengaji dengan fulan bin fulan, dengan guru fulan bin fulan, baru beberapa lama aja, dia nampak ada guru lain hebat. Dia pergi pada guru lain pula. Dia tinggal guru ni. Ya, mengaji tak habis lagi. Ya, dia dah lompat di sana dah. Kemudian duduk pula dengan guru tu beberapa lama, nampak orang lain hebat pula. Dia pergi lagi. Ya, mengaji tak habis juga dengan guru ni. Itu di antara penyakit pelajar-pelajar yang hari ini dia hilang berkat ilmu. Ya, dia tak dapat ilmu tak tahu mana. Ya, dia cuma duk syok untuk guru dia hebat aja, tapi bukan dia hebat. Ya, lama-lama dia tak ada apa. Dia tak ada apa. Keberkatan ilmu tu kurang. Duduklah dengan guru-guru kita sampai guru kita kata apa, dah habis dah yang tuan-tuan belajar dengan saya ni. Tuan-tuan pilah mengaji dengan orang lain pula. Lega. Ya, itu baru dikatakan setianya menuntut ilmu macam ya benda yang jamat tadi, benda yang tak bergerak. Ya, kata Imam Sya'bi, sabar seumpama sabarnya benda yang jamat, benda yang tak bergerak. Wa bi bukuri ka bukuril ghurab. Ya, kemudian yang keempat kata Imam Sya'bi, kalau sungguh nak dapat ilmu, berawal-awal lah seumpama awalnya ghurab. Ya, dalam banyak-banyak jenis burung, ya, burung yang awal meninggalkan sarangnya keluar mencari rezeki ialah gagak. Ya, ialah burung gagak. Ya, maka dia kata berawal-awal lah seperti awalnya burung gagak. Ya, maksudnya bersungguh-sungguh kita ni ya nak menuntut ilmu, datang lebih awal, buat persiapan lebih awal. Ya, maka bersungguh-sungguh kerana ya ada kegairahan itulah di antara sebab musabab kita akan dapat ilmu yang lebih banyak daripada orang lain. Ini Masya Allah, ya, kuliah dah nak mula dah, dia lagi lagi setengah jam baru nak masuk. Ya, tolonglah ingatkan anak-anak kita di rumah ni, PDPR zaman ni. Ya, jangan biarkan guru-guru, ustaz-ustaz tunggu di Google Meet, hanya anak-anak tak muncul-muncul. Ya, jadi tolong ingatkan. Ya, mesti berawal-awal kalau kita nak dapat keberkatan ilmu dan juga menjadi orang-orang yang hebat seperti tokoh Imam Asy-Sya'bi. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Ya, mudah-mudahan 4 nasihat akhir beliau tu ya menjadi peringatan kepada kita. Ya, beliau dianugerahkan ya kemampuan yang hebat. Beliau berusia 80 tahun. Ya, meninggal dunia di usia 80 tahun. Apabila beliau pergi menemui Tuhannya, yakni wafat, berita kematiannya disampaikan kepada Imam Hasan al-Basri. Ya, diceritakan tentang kewafatan Imam Asy-Sya'bi. Maka Imam Hasan al-Basri berkata, moga Allah merahmatinya. Asy-Sya'bi seorang yang berpengetahuan luas, baik budi pekerti, dan seorang yang sangat berjasa buat umat Islam. Masya Allah. Itu di antara pujian Imam Hasan al-Basri buat Imam Asy-Sya'bi. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah daripada kisah yang disampaikan pada malam ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian ilmu kita hari ini. Semoga banyak yang kita boleh ambil pengajaran dari dalam Hayatus Salihin ini. Pada anda, terima kasih yang menonton. Teruskan ikuti Hayatus Salihin Khamis 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my or call 03-6204-6389 for more info. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Assalamualaikum. Smiling is viewed